Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa khabar semua? Semoga semua sentiasa dalam rahmat Allah insya-Allah. Dan semoga semua sihat-sihat belaka. Semoga Ramadan ni kita masih semangat untuk beramal, masih semangat untuk nak memburu redha Allah, masih semangat untuk nak khatam Quran insya-Allah. Dan tingkatkan amalan-amalan kita sebab lagi beberapa hari je lagi dah masuk 10 malam yang terakhir. Apapun insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kita punya perkongsian syarahan hadis 40 Imam Nawawi. Dan pada malam ni kita akan mengupas hadis yang ke-8 dan juga hadis yang ke-9. Malam ni kita terus 2 hadis insya-Allah. Kita qada lama-lama ni. Saya nak minta maaf sebab sepatutnya setiap malam satu hadis. Tapi itulah, saya pun tak sempat nak ulang kaji, saya pun tak sempat nak fahami benda ni. So selagi saya tak faham betul-betul, saya tak berani nak sampaikan lah. Untuk pengetahuan, sebelum saya sampaikan ni, kebiasaannya apa yang saya buat ialah saya baca, kemudian saya tulis dan saya dengar syarahan daripada ustaz-ustaz lain. Bila saya dah faham betul-betul tentang topik daripada hadis tersebut, baru saya berani untuk sampaikan. Sebab apa? Sebab takut-takut kita menyampaikan benda yang salah, sebab tu bahaya. Dan dalam nak menyampaikan, nak kongsi hadis ni, saya rujuk pertama kitab Al-Wafi, hadis 40 Imam Nawawi. Kemudian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Ibn Rajab. Dan juga Fi Ziladin Nawawiyah, tulisan Ustaz Kamarul Salam. Dan saya juga mendengar syarahan-syarahan daripada pelbagai asatizah untuk kita sama-sama memahami hadis 40 insya-Allah. Dan pada malam ni kita akan kongsi hadis yang ke-8 dan juga hadis yang ke-9. So sebelum kita mula, saya nak ajak korang semua untuk sama-sama macam biasalah bawa nota untuk catat segala apa yang kita nak sampaikan pada malam ni. Dan jangan lupa share nota korang di story korang. Jangan lupa tag saya, insya-Allah saya akan repost segala nota-nota korang. Moga-moga semua orang yang melihat nota korang tu dapat manfaat insya-Allah. Baik. Lagi lebih kurang 2 minit kita akan mulakan kita punya syarahan hadis ni. Korang boleh ajak kawan-kawan korang untuk join live ni insya-Allah. Sebelum kita mula, macam biasalah iklan. Kalau korang nak dapatkan kurta eksklusif daripada Tarbiyah Sentap ni, korang boleh pergi ke bio saya. Link di bio saya, korang boleh tekan untuk dapatkan baju ni insya-Allah. Dan untuk pengetahuan, saya baru saja post satu video tentang isu viral sekarang ni, iaitu isu orang mempermainkan agama. Orang kata Tuhan coki lah, orang mencarut dekat Allah lah dan sebagainya. Sebelum ni ada isu agama BTS lah. Ni yang terbaru pula ada agama, dia kata ada seorang artis ataupun figure yang dia minat tu, dia kata itu Tuhan. Benda ni dah jadi macam normal. Dan saya pun tak tahu itu fake account ke, memang fake account pun biasanya. Tapi saya tak tahu siapa yang buat benda tu. Tapi benda tu dah terlalu melampaui batas lah. Korang hajar sangat lah. So korang boleh sebarkan video terbaru saya tu di story korang, share pada family korang. Sebab benda ni serius, kita kena sebarkan bahawasanya benda ni terlalu bahaya. Kalau kita biarkan normal, takut-takut generasi-generasi selepas ni boleh jadi rosak. Nauzubillah min dzalik. Okey, lagi 1 minit kita akan mulakan syarahan hadis yang ke-8 dan ke-9 insya-Allah. Jangan lupa bawa nota dan jangan lupa catat. Dan nota korang tu jangan lupa share di story Instagram korang. Jangan lupa tag saya dan saya akan sebarkan, saya akan repost nota-nota korang tu di story saya juga. Moga-moga ramai orang dapat manfaat daripada nota korang tu insya-Allah. Okey.
kita mulakan insya-Allah. Jangan risau yang termasuk lambat, saya akan save live ni untuk korang dengar semula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih bagi kita nikmat untuk kita hidup lagi pada bulan Ramadan ni, untuk kita bertaubat pada Allah, untuk kita tingkatkan amalan kita, dan moga-moga Allah SWT menerima amalan kita dan menerima taubat kita, dan moga-moga Allah masukkan kita dan keluarga kita dan seluruh umat Islam ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab insya-Allah. Pada malam ni kita akan sama-sama meneruskan perkongsian hadis yang telah lama, lebih kurang seminggu juga saya tak buat, dan insya-Allah saya akan cuba untuk buat kerap. Dan pada malam ni kita nak go through dua hadis terus, iaitu hadis yang ke-8 dan hadis yang ke-9 daripada 40 hadis Imam Nawawi. Kenapa saya nak ajak sama-sama untuk kita memahami hadis ni? Sebab apa? Sebab para ulama terdahulu sangat-sangat mencintai Nabi SAW, dan mereka sangat-sangat mencintai hadis Nabi SAW, sampai mimpi mereka mimpi jumpa Nabi SAW. Berbanding dengan kita ni mimpi pelik-pelik. Mimpi kita tak mimpi jumpa Nabi, kita mimpi jumpa ajnabi. Sebab apa? Sebab dekat pemikiran kita tak habis-habis fikir pasal crush ni, crush tu, awet pakwa kita, tak habis-habis fikir jodoh. Ada yang sampai cinta artis dan sebagainya. Sedangkan artis-artis dan sebagainya langsung tak membawa satu kebaikan pun untuk diri kita. Sedangkan Nabi SAW setiap hari berfikir untuk kita, berkorban untuk kita. Kita tak pernah pun rindu Nabi SAW. Dan kita tak usaha pun untuk memahami hadis Nabi SAW. Kerana itulah saya kongsi hadis ni untuk diri saya juga sebenarnya. Sebab apa yang saya nak sampaikan ni, saya kena prepare dulu. So saya cabar diri saya untuk saya sendiri dapat manfaat, supaya dan kita sama-sama dapat manfaat insya-Allah. Dan moga-moga Allah SWT masukkan kita ke dalam syurga dan dapat bersama Nabi SAW, dapat peluk cium Nabi SAW insya-Allah. Baik. Pada malam ni kita akan go through hadis yang ke-8 dan hadis yang ke-9 dari 40 hadis Imam Nawawi. Kita akan mulakan dengan hadis yang ke-8, yang mana hadis yang ke-8 ini tema dia adalah hak orang Islam. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan hadis yang ke-8. Saya akan baca dulu untuk mendapat berkat. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksud dia, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Apabila mereka melaksana semua perkara itu, mereka telah memelihara darah dan harta mereka daripadaku melainkan dengan hak Islam. Dan perhitungan sebenar mereka terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang balik hadis ni untuk kita hayati. Sebenarnya satu hadis Nabi ni lebih bermakna daripada 1 jam syarahan saya ni. Sebab saya ni hanyalah manusia yang lemah. Sedangkan hadis Nabi ni adalah kalam oleh manusia yang paling agung, kekasih Allah. Sebab tu kita kena ulang-ulang dan menghayati sabdaan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, saya akan ulang balik hadis ini. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah,
mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Apabila mereka melaksanakan semua perkara itu, mereka telah memelihara darah dan harta mereka daripadaku, melainkan dengan hak Islam. Dan perhitungan sebenar terserah kepada Allah. Baik. Saya akan kongsikan syarahan daripada hadis ini. Bismillah. Pertama sekali, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih. Dan tema hadis ini adalah hak Islam. Sebelum saya nak cerita panjang, saya nak kongsi noktah yang pertama. Noktah pertama daripada hadis ini adalah apakah tujuan sebenar hadis ini disebut? Sebab apa? Kerana ramai orang bila baca hadis ni, mereka salah faham terhadap agama Islam. Bila orang yang tak faham hadis, orang yang tak dengar syarahan hadis daripada orang yang tak sepatutnya, apa akan jadi? Mereka akan salah faham dengan hadis ni. Kalau kita perasan dalam hadis ni Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau kita tak faham Islam, kalau kita tak faham hadis ni betul-betul, akhirnya akan wujud dua golongan. Pertama, golongan Islam yang salah faham terhadap hadis ini. Apa jadi pada mereka? Mereka ingatkan mereka kena bunuh semua orang kafir. Sebab dalam hadis ni kata, aku diperintahkan untuk memerangi semua orang sehingga mereka ucap syahadah. So, orang yang salah faham dengan hadis ni, apa dia orang buat? Dia orang akan bunuh semua orang kafir kat dunia ni. Contohnya macam golongan ISIS. Golongan ISIS tu, kenapa dia orang bunuh orang kafir macam itu je, orang yang tak bersalah pun dia orang bunuh, hatta orang Islam pun dia orang bunuh. Sebab apa? Sebab dia orang tak faham hadis ini. Itulah bahayanya bila kita tak faham apakah yang dimaksudkan dengan hadis ni. Kedua, akan wujud pula golongan anti-Islam. Golongan yang memusuhi Islam ni, dia orang akan gunakan hadis ini untuk mengatakan bahawa Islam itu teroris. Oh, nampak hadis ni Nabi kata Nabi akan perangi orang kafir sampailah mereka ucap syahadah. Ini bukti Islam adalah keganasan. Ini bukti Islam adalah teroris. So akhirnya mereka menggunakan hadis ini untuk menyemai kebencian terhadap Islam. Nampak tak bahayanya bila kita tak faham hadis dengan betul? Hadis ini kalau kita tak faham, maka apa yang terjadi? Akan wujud dua golongan. Pertama, orang Islam yang salah faham. So, diorang akan ingatkan hadis ni Allah suruh bunuh orang kafir semua. Sedangkan bukan. Kedua, orang yang memusuhi Islam. Diorang akan gunakan hadis ni sebagai modal untuk diorang mengatakan bahawa Islam itu teroris. Islam itu pengganas. Sedangkan kalau kita betul-betul memahami hadis ini, korang akan nampak betapa cantiknya Islam itu sendiri. Baik. Noktah yang kedua daripada hadis ini. Bila Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Perkataan uqatila ni bukanlah maksudnya membunuh manusia. Tak. Membunuh manusia tu, contoh jalan-jalan, nampak orang kafir, bunuh. Nampak jalan-jalan, nampak orang kafir, bunuh. Itu bunuh. Tapi Nabi kata, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia yang orang kafir ni hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka ucap syahadah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus solah wa itu zakah, dan juga solat dan bayar zakat. Perkataan uqatila maksudnya dia sedang berperang. Maknanya Nabi SAW takkan bunuh orang macam tu je. Islam melarang pembunuhan. Tak kisahlah pada orang Islam ataupun yang bukan Islam. Tetapi sekiranya berlaku peperangan, which is kita diserang ataupun kita sedang fasa peperangan. Contohnya kita tengah nak menakluk satu negara dan ketika tu mereka tak nak Islam dan mereka tak nak bayar kepada kita dan mereka memilih untuk memerang.
ketika itu baru dibenarkan untuk berperang dan baru dibenarkan untuk membunuh. Sebab tu kita kena faham. Kita bila baca hadis ni bukanlah nak cakap Nabi diperintahkan untuk bunuh orang, tak. Tapi Nabi kata aku diperintahkan untuk uqatilan nas. Sekiranya berperang, baru kita membunuh manusia lah. Maknanya di dalam situasi peperangan. Dan timbul satu persoalan. Ulama berbincang. Kenapa kita kena perang dengan orang kafir? Kenapa kita kena perang dengan orang kafir? Adakah kerana mereka kafir? Oh, semata-mata mereka kafir, kita kena perangi mereka. Tak semestinya. Maka ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Setiap arahan ada sebab dia. Contohnya, saya nak bagi contoh mudah. Kenapa arak haram? Kerana arak itu memabukkan. Arak diperbuat daripada anggur. Kenapa air anggur tak haram? Sebab air anggur kita minum tak mabuk. Betul tak? So, air anggur tak haram. Tapi arak haram sebab apa? Sebab illah dia ataupun sebab dia haram adalah mabuk. Maka apa-apa yang memabukkan haram. Sama juga muzik. Muzik kenapa haram? Adakah kerana muzik itu haram? Ulama kata tak. Yang haram adalah apakah isi muzik tersebut. Sekiranya muzik tersebut ada nyanyian ataupun tarian wanita ataupun lirik-lirik dia tak elok ataupun aurat didedahkan ataupun sampai melalaikan, maka muzik itu haram. Tapi sekiranya muzik itu lirik dia mendekatkan diri kepada Allah, mengajar benda-benda yang bertepatan dengan Islam, maka muzik itu tak haram. Sama juga, kenapa kita berperang? Apakah sebab kita kena berperang? Kenapa kita kena perangi orang kafir? Adakah semata-mata kerana mereka kafir? Tidak. Maka ulama kata, kenapa kita memerangi orang kafir? Kerana mereka hirabah. Hirabah ataupun bahasa Melayu dia, kerana mereka memerangi Islam. Maknanya selagi mereka tidak memerangi Islam, tidak melawan Islam, tidak mengganggu untuk kebangkitan Islam, tidak menyekat apa-apa usaha untuk menegakkan Islam, maka ketika itu kita tak perlu untuk menyerang mereka. Tetapi sekiranya mereka menentang Islam, menyerang Islam, menyekat Islam, maka ketika itu barulah kita boleh memerangi mereka. Maknanya kita perang orang kafir ni bukanlah semata-mata kerana dia orang kafir. Contohnya jiran kita orang Cina, kita bunuh. Tak. Islam tak ajar macam tu. Kita hanya boleh membunuh mereka, itu pun atas sekiranya pemerintah telah izinkan, hanya ketika orang kafir itu menyerang kita. Contohnya macam dekat Palestin. Orang Israel menyerang mereka. Baru mereka menyerang. Sekiranya tak ada apa-apa serangan dan sebagainya, ataupun mereka tak menyekat apa-apa undang-undang, maka Islam adalah agama yang damai. Agama yang baik. Tapi sekiranya mereka menyekat Islam, menyekat dakwah Islam, maka ketika itu boleh berperang dengan arahan pemerintah Islam. Apakah bukti dia? Bukti dia, contoh, Nabi SAW ketika berperang, Nabi tak kasih bunuh perempuan. Nabi tak kasih bunuh budak. Betul tak? Padahal perempuan tu mungkin orang kafir juga kan. Tapi Rasulullah tak kasih bunuh perempuan. Rasulullah tak kasih bunuh budak. Nak kata, kita berperang bukanlah semata-mata kerana mereka kafir. Kalaulah kerana semata-mata mereka kafir, maka perempuan pun kena bunuh juga. Budak pun kena bunuh juga. Tapi nak kata rahmatnya Islam, kita bunuh orang ni ketika berperang, kita bunuh ni bukan kerana kekafiran, tetapi hanyalah kerana mereka pun menyerang juga, maka kita pun menyerang. Faham Maka time perang Rasulullah pesan jangan bunuh budak, jangan bunuh perempuan. Apa lagi? Nabi SAW kata jangan bunuh orang yang sedang beribadat di rumah ibadat. Contoh, kita tengah berperang. Tiba-tiba ada Samin Buddha semua tengah beribadat dekat kuil. Boleh tak kita bunuh? Tak boleh. Tak boleh. Padahal kalaulah kita hanya membunuh mereka sebab kafir, maka Samin Buddha lah yang patut dibunuh dulu. Tapi Nabi tak ajar macam tu. Kita bunuh orang ni bukan sebab kekafiran mereka, tapi adalah kerana hirabahnya mereka. Mereka memerangi Islam. Baru kita menyerang mereka. Perangi mereka balik.
Maka Nabi larang kita untuk menghancurkan rumah ibadat dan tak boleh mengacau orang yang sedang beribadah di rumah ibadat. Nak kata rahmatnya Islam ni. Dan banyak lagi bukti-bukti bahawasanya Nabi SAW ketika berperang tak bunuh orang sedap-sedap. Perempuan tak boleh bunuh, budak tak boleh bunuh. Orang yang tengah beribadah kat rumah ibadah tak boleh kacau. Tak boleh nak hancurkan rumah ibadat orang. Berbeza dengan orang-orang kafir ni. Kita pun tahulah dekat Israel kan, dekat Palestin, orang budak kecil pun orang bunuh, orang bom. Budak-budak pun orang bom. Tapi Islam ni sangat rahmat. Ketika berperang pun mereka menjaga hak-hak orang yang sepatutnya. Inilah bukti yang sebenar bahawasanya Islam ni bukan pengganas. Islam ni bukan pengganas. Itu noktah yang kedua. Noktah yang ketiga yang saya nak sampaikan. Kalau perasan, dalam hadis ni, Nabi kata, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka ucap syahadah, solat dan bayar zakat. Sekiranya mereka dah buat ketiga-tiga itu, maka mereka tak boleh dibunuh lah. Mereka tak boleh dibunuh. Melainkan dengan hak Islam. Saya bagi contoh. Dalam satu hadis, Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, Anna Nabi SAW da'a aliyan yawma Khaybar, fa'atahu rayah, wa qala imshi wa la taltafit hatta yaftahallahu alaik. Fasaru alayhin syai'un, thumma waqafa fasaraha, ya Rasulullah, ala madha uqatilan nas, faqala qatiluhum ala ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. Sesungguhnya Nabi SAW memanggil Ali pada hari perang Khaybar, lalu menyerahkan panji perang kepada beliau. Baginda bersabda, berjalanlah dan janganlah kamu menoleh sehingga Allah memberi kemenangan kepada kamu. Ali pun berjalan beberapa langkah, kemudian berhenti, lalu berteriak, wahai Rasulullah, atas dasar apakah saya memerangi manusia? Jawab baginda, perangilah mereka atas dasar mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Apabila mereka melakukan perkara tersebut, maka darah mereka terpelihara dan harta mereka terpelihara, melainkan dengan haknya. Dan perhitungan sebenar dari sisi Allah SWT. Daripada hadis ni, kita pun pernah dengar kisah yang mana ada seorang sahabat ketika berperang, tengah-tengah perang, tiba-tiba baru nak bunuh orang tu, orang kafir tu ucap syahadah. So, sahabat tu marahlah. Alah, ini dia menyamar je ni, takut kena bunuh. Baru nak bunuh, kan? Kena marahlah dengan Nabi SAW. Nabi katakan, dia ni dah ucap syahadah. Kenapa kau nak bunuh? Rasulullah, dia ni mungkin munafik je Rasulullah, dia menyamar je, tak nak kena bunuh. Tak. Once dia dah ucap syahadah, maksudnya dia Islam dan darah mereka terpelihara. Harta mereka terpelihara. Kita tak disuruh untuk menghukum hati seseorang. Sebab ada orang ni sedap-sedap je menghukum hati orang. Kita disuruh untuk menilai zahir. Once orang tu dah ucap syahadah, maka Islamlah dia. Dan kita tak perlu judge hati dia. Alah, dia ni tak ikhlas masuk Islam. Tak. No. Contohnya, apa yang Nabi buat dekat ketua munafik dekat Madinah dulu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Adakah Nabi bunuh Abdullah bin Ubay? Nabi tak bunuh. Walaupun Nabi tahu dia ni munafik. Kepala ketua munafik. Tapi sebab apa? Sebab luaran dia, Abdullah bin Ubay bin Salul ni pergi masjid. Solat sekali belakang Nabi. Tapi dia munafik. Tapi nak kata Nabi SAW tak bunuh Abdullah bin Ubay sebab apa? Nabi kata, aku tak nak orang nampak aku ni membunuh sahabat-sahabat aku. Sebab Abdullah bin Ubay ni ucap syahadah. Tapi hati dia munafik lah. Cuma nak tahu, nak bagi tahu, Nabi SAW menilai luaran seseorang. Nabi tak nilai hati. Sama juga macam kita. Kita ni tak boleh mudah-mudah tuduh orang munafik. Kita tak boleh mudah-mudah tuduh orang tak ikhlas. Oh, dia ni riak ni. Contohnya AJK Masjid, tiap hari pergi masjid. Dia ni riak ni, pergi masjid sebab nak dapat duit je tu, nak kena puji je. No.
kita tidak disuruh untuk judge hati orang. Kalau dia dah pergi surau, maksudnya dia orang baik. Dia orang baik. Soal dia ikhlas tak ikhlas, belakang cerita. Ini kita ni, bila orang sedekah terang-terangan, kita kata, oh dia ni tak ikhlas. Bila buat baik terang-terangan, oh dia ni nak riak je. Tapi bila orang buat maksiat terang-terangan, kau tak tegur pula. Inilah masalah kita sekarang. Cepat sangat nak judge hati orang. Sedangkan Islam ajar untuk kita hanya menilai seseorang berdasarkan luaran. Bukan hati dia. Faham kan? Dekat sini ada berlaku beberapa masalah. Pertama, kita tak boleh judge hati orang. Kedua, bagi diri kita pula, kita tak boleh expect orang untuk faham hati kita. Contoh, ada orang saya nampak, dia tak pakai tudung bagai. Bila tegur dia kata, aku ni tak pakai tudung, tapi hati aku baik. Kau janganlah judge aku berdasarkan luaran. Don't judge a book by its cover. Aku ni luaran je nampak macam seksi, tak pakai tudung. Tapi hati aku Allah je tahu baik. Ini pun masalah juga. Memanglah kita tak boleh judge hati orang. Kita mana boleh baca hati orang. Kita hanya mampu menilai berdasarkan luaran. Sebab tu orang yang tak menjaga luaran dia, maksudnya dia tak menjaga hati dia. Tanda orang yang menjaga hati dia adalah luaran dia okey. Tapi kalau orang luaran pun tak okey, maksudnya hati dia problem. Tapi kalau orang yang hati dia okey, orang yang hati dia problem, confirm luaran dia problem. Tapi orang yang luaran dia baik, belum tentu hati dia baik. Faham kan? Tapi kita perlu menilai berdasarkan luaran sahajalah. Kita tak disuruh untuk tengok hati orang. Mana boleh tengok hati orang? Faham kan? Inilah benda yang penting yang kita kena faham. Noktah yang ketiga adalah kita dilarang untuk membunuh orang Islam. Melainkan dengan haknya. Contohnya, kita orang bunuh anak kita. Kita boleh bunuhlah dia balik dekat mahkamah. Sebab tu orang bunuh dihukum bunuh. Orang potong tangan dihukum potong tangan. Orang yang kisah-kisah, benda tu boleh. Sebab itu hak. Selain daripada tu, tak boleh. Kita tak boleh mudah-mudah membunuh sesama Islam. Sebab itulah masalah sekarang kita boleh tengok bila geng-geng ISIS bunuh-bunuh orang Islam ni kan. Kalau korang faham hadis ni, korang dah boleh tahu bahawasanya ISIS tu sesat. Kalau korang tak faham hadis ni dengan betul, maka korang akan mudahlah terjebak dengan teroris, pengganas dan sebagainya. Dan kalau korang tak faham hadis ni juga, mungkin korang pun akan merasakan bahawa Islam itu pengganas. Tapi bila korang faham hadis ni dengan ketiga-tiga noktah yang saya sampaikan tadi, baru korang faham. Islam ni adalah sebenarnya agama yang paling baik. Paling rahmah. Nak berperang pun Nabi tak kasih bunuh perempuan, tak kasih bunuh anak-anak, tak boleh kacau rumah ibadat dan sebagainya. Dan kalau selagi mereka tidak memerangi Islam, kita tak boleh memerangi mereka. Selagi mana mereka tidak berkeras melawan undang-undang Islam, pemerintahan Islam, selagi mana mereka tidak menjadi orang yang hirabah, orang yang menentang Islam, maka kita tak perlu memerangi mereka. Kita hanya buat dakwah sahaja. Itulah 3 noktah penting daripada hadis ini. Sebelum saya nak masuk hadis yang ke-9 pula, saya nak ulang balik noktah hadis yang ke-8 ni. Saya mulakan dengan saya membaca hadis ni. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Apabila mereka melaksanakan semua perkara itu, maka telah terpelihara darah dan harta mereka daripadaku, melainkan dengan hak Islam. Dan perhitungan sebenar terserah kepada Allah. Noktah pertama daripada hadis ini apa dia? Hadis ini bukan disuruh untuk bunuh orang kafir. Tetapi hadis ini Nabi kata umirtu an uqatilan nas, kiranya berperang ketika dalam kondisi perang.
maka ketika itu baru boleh kita membunuh. Dan kenapa kita bunuh orang kafir? Bukan semata-mata kerana kekafiran mereka. Tetapi kenapa Rasulullah dan Allah perintahkan Nabi untuk memerangi orang kafir adalah kerana orang kafir tersebut hirabah. Which is mereka pun memerangi Islam. Time tu baru boleh kita perangi orang kafir. Bukti dia banyak. Antaranya adalah Nabi SAW ketika berperang, Nabi tak kasih bunuh orang perempuan, tak kasih bunuh budak, tak kasih rosakkan rumah ibadah. Itu semua bukti bahawasanya Nabi memerangi mereka bukanlah hanya kerana mereka kafir. Kalau tidak, perempuan pun dah mati dah. Orang yang tengah beribadat kat rumah ibadat lain pun dah mati dah. Tapi Nabi memerangi orang yang memerangi Islam. Faham Dan noktah yang ketiga adalah kita tak disuruh untuk menilai hati orang. Kita hanya disuruh untuk menilai luaran. Sebab tu ada dalam satu kisah, ada seorang sahabat tengah berperang. Tengah-tengah nak bunuh orang tu, tiba-tiba orang tu ucap syahadah. So sahabat tu rasa macam orang yang ucap syahadah tu hanyalah berpura-pura sebab takut kena bunuh. Tapi Nabi melarang sahabat tu bunuh. Sebab apa? Sebab orang tu dah ucap syahadah. Maksudnya kita hanya disuruh untuk menilai luaran. Once orang tu dah ucap syahadah, maka dia dah Islam dan kita tak boleh bunuh dia. Tak kisahlah dia pura-pura ke apa, kita tak boleh pandang hati orang. Sebab tu dalam kehidupan kita, bila kita nampak orang baik, kita jangan mudah-mudah kata orang ni munafik. Bila kita nampak orang buat baik terang-terangan, dia ni riak. No, kita tak disuruh untuk menilai hati orang. Kita hanya disuruh untuk menilai luaran orang. Kita nampak luaran dia baik, maka bersangka baik dengan dia. Kalau kita nampak luaran dia buruk, maka nasihatlah dia. Itulah 3 poin penting daripada hadis ini. Seterusnya, kita masuk hadis yang ke-9 pula insya-Allah. Tema hadis yang ke-9 adalah tentang berhati-hati dengan dosa. Menjauhi dosa. Hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan save live dan korang boleh buat nota daripada topik kita pada malam ni. InsyaAllah. Dan korang boleh share nota korang tu di story korang. Jangan lupa tag saya akan share nota korang tu di Instagram saya insyaAllah. Baik, kita sambung hadis yang ke-9. Tema hadis yang ke-9 adalah menjauhi dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bih fa'tu bihi mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa sahaja yang saya larang kamu melakukannya, hendaklah kamu jauhinya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa sahaja yang saya perintahkan kamu, hendaklah kamu lakukan apa yang kamu mampu daripadanya. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu dibinasakan lantaran banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya ulang balik hadis ini. Sebelum tu, kepada yang tak sempat join hadis ke-8, sekarang ni kita dah ke hadis yang ke-9. Tak apa, jangan risau, saya akan save live ni. Nanti korang bolehlah tengok di story saya yang saya dah save. Dan korang boleh ulang kaji. Jangan lupa buat nota. Dan nota tu korang share di story korang. Jangan lupa tag saya dan saya akan repost nota korang tu di Instagram saya insyaAllah. Sekarang ni kita dah hadis yang ke-9. Saya ulang balik hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apa sahaja yang saya larang kamu melakukannya, hendaklah kamu jauhinya. Dan apa sahaja yang saya perintahkan kamu, hendaklah kamu lakukan apa yang kamu mampu daripadanya. Sesungguhnya, orang-orang yang sebelum kamu dibinasakan lantaran banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tema hadis ini adalah menjauhi dosa. Noktah pertama daripada hadis ini. Noktah pertama daripada hadis ini adalah kenapa hadis ini diturunkan. Kenapa hadis ini disebut. Ada kisah kenapa Rasulullah cerita tentang hadis ini. Dalam satu riwayat Muslim, Imam Muslim menceritakan ada satu hadis melalui riwayat Muhammad bin Ziyad daripada Abu Hurairah, yang mana ketika tu Nabi SAW tengah bagi khutbah, tengah bercakaplah dengan sahabat-sahabat dia. Nabi tengah cakap, wahai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan haji ke atas kamu. Oleh itu tunaikanlah haji. Tiba-tiba ada orang tanya, Rasulullah, adakah kena buat haji tu setiap tahun? Rasulullah diam. Lepas tu budak orang tu tanya lagi, Rasulullah, kena buat haji setiap tahun ke? Rasulullah diam. Lepas tu orang tu tanya lagi, Rasulullah, kena buat haji setiap tahun ke? Rasulullah pun marahlah. Rasulullah kata, kalau aku kata ya, nescaya ianya wajib dan kamu tak mampu nak buat. Kemudian, Nabi SAW bersabda, biarkan saya selagi saya biarkan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa, sebab apa? Sebab banyak sangat tanya kepada nabi-nabi mereka. Maknanya hadis ini diturunkan sebab ada seorang sahabat, ada beberapa sahabat ni, dia banyak sangat tanya kat Nabi benda-benda yang tak perlu ditanya. Sebab itulah noktah pertama yang kita boleh faham daripada hadis ni adalah, bila kita belajar, kita memang disuruh untuk bertanya. Kalau kita tak faham, kita kena bertanya pada guru kita. Tapi ada jenis-jenis pertanyaan yang dilarang. Pertama adalah bertanya benda-benda yang tak perlu ditanya. Bertanya benda yang lebih-lebih. Contohnya, bila Rasulullah kata diwajibkan haji. Lepas tu kita nak tanya lebih-lebih. Oh, kena buat setiap tahun ke? Tak ke pening tu? Nabi tak cakap pun setiap tahun. Nabi kata diwajibkan haji sekali-sekali je kalau mampu. Tiba-tiba kita nak bertanya lebih-lebih. Maka benda-benda pertanyaan yang tak sepatutnya tu tak boleh sebenarnya. Tak bagus. Itu adab lah. Kedua, apakah pertanyaan yang tak bagus adalah pertanyaan yang kita terburu-buru nak jawapan. Contohnya kita tanya seorang ustaz, Ustaz, apa soalan ni? Contohlah kita DM ustaz. Saya pun banyak kali juga kena. Orang DM saya. Saya tak balas. Yelah, berapa banyak DM nak kena balas. Dan bila saya tak balas, diorang marah. Ini ke ustaz, sombong. Orang tanya tak nak jawab. Ini masalah. Ini masalah. Kita bertanya dan kita terburu-buru nak jawapan. Benda tu larang. Ketiga, kita bertanya tentang benda yang belum terjadi. Itu pun tak boleh juga. Contohnya kita kata, kiamat bila Kiamat tu belum terjadi. Macam mana kita nak tahu benda tu terjadi bila? Rasulullah pun tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Ustaz, apa tanda-tanda kita mati Macam mana nak tahu tanda-tanda dia? Kita pun tak mati lagi. Nampak tak? Kita tanya benda-benda yang belum terjadi. Benda tu dilarang dalam agama. Ketiga, apakah pertanyaan yang dilarang? Adalah kita bertanya tu untuk nak berdebat. Kita tanya tu sebab nak uji orang tu. Lepas tu nak berdebat dengan orang tu. Benda tu pun tak boleh. Faham Macam saya pernah juga tengah ceramah dekat satu universiti. Tiba-tiba ada orang tanya saya satu soalan. Dan soalan dia tu nampak sangat dia nak menyerang saya. Dan saya layan je lah kan. Saya jawab je lah. Tapi benda tu tak bagus lah sebenarnya. Benda ni tak bagus. Dan saya sebagai orang yang sedang bercakap pun, bila ada orang menyerang kita di hadapan orang ramai, kita rasa malu, betul tak? Kita rasa macam, kenapa soalan dia macam ni? Soalan dia nampak sangat nak menyerang. Kalau soalan dia tu bagus, tak apa juga, ni soalan dia tak apa-apa. Benda tu bahaya. Kita kena berhati-hati. Dan yang keempat, apakah soalan yang tak boleh? Soalan yang membentuk
mengadu domba. Contohnya kita tanya ustaz tu, "Ustaz, apa hukum telan kahak time puasa?" Ustaz tu jawab, "Selagi kita tak keluarkan kahak tu, tak batal lah." Kalau contohnya kahak tu kita, memang ada kahak kita telan, tak batal puasa. Dah keluar mulut, kita telan, itu batal. Tiba-tiba kita kata, ustaz, ada ustaz lain cakap, batal. Macam mana ustaz? Seolah-olah dia nak melaga-lagakan antara ustaz-ustaz tu. Kan guru, melaga-lagakan ulama. Benda tu tak boleh. Kalau kau nak tanya, tanyalah. Tapi kenapa kau perlu lagakan? Ustaz ni kata macam ni, kenapa kau kata macam ni? Ustaz mana yang lagi betul? Benda ni bahaya. Padahal benda tu benda khilaf je. Ada ulama kata ni, ada ulama kata ni. Faham Itu noktah pertama. Kita dalam nak bertanya, kita kena bertanya. Tapi pastikan tanya dengan adab. Apakah pertanyaan-pertanyaan yang tak boleh? Saya dah hurai 4 benda tadi. Noktah yang kedua daripada hadis ini adalah tentang menjauhi dosa. Menjauhi dosa. Nabi kata, kalau perasan dalam hadis ni, Nabi SAW berkata kepada kita semua, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa-apa yang aku larang kamu buat, maka hendaklah kamu jauhinya. "Wa ma amartukum minhu fa'tu bihi mastata'tum." Apa yang aku suruh buat, buatlah berdasarkan kemampuan kamu. Daripada hadis ni kita nampak satu benda. Noktah yang kedua, ni noktah yang kedua. Daripada hadis ni kita dapat nampak bahawa larangan lebih kuat daripada suruhan. Saya ulang balik. Larangan lebih kuat dari suruhan. Nabi kata, apa yang aku kata jangan buat, jauhi benda tu. Tapi apa yang aku suruh buat, buatlah berdasarkan kemampuan. Nampak tak? Bila Nabi suruh buat baik, Nabi kata buat berdasarkan kemampuan. Tapi bila Nabi suruh tinggalkan dosa, Nabi bukan sekadar suruh tinggalkan, Nabi suruh jauhi dosa tu. Dekat sinilah ulama kata, larangan itu lebih kuat daripada suruhan. Ataupun nak lebih faham, ulama kata apa? Tinggalkan dosa itu lagi afdal daripada buat pahala. Faham Meninggalkan maksiat itu lebih afdal daripada melakukan pahala. Sebab tu ada ulama juga cakap, kebaikan yang paling afdal adalah meninggalkan dosa. Kenapa? Kerana ulama kata, amalan-amalan baik dilakukan oleh orang baik dan orang jahat. Maksiat-maksiat pula tidak ditinggalkan kecuali orang yang benar-benar jujur dengan Allah. Saya ulang balik kata-kata ulama. Amalan-amalan baik kadang-kadang dilakukan oleh orang baik dan orang jahat. Manakala maksiat-maksiat tidak ditinggalkan kecuali oleh orang-orang yang jujur dengan Allah. Kita boleh nampaklah sedekah. Contoh sedekah. Sedekah ni amalan baik. Kalau perasan, artis pun sedekah. Kadang-kadang orang berzina pun sedekah. Betul tak? Kadang-kadang orang hisap rokok pun sedekah. Orang yang kafir pun sedekah juga. Nak kata kebaikan ni dilakukan oleh orang baik dan orang jahat. Ustaz-ustaz, orang-orang baik, ulama-ulama pun sedekah juga. Orang-orang yang terang-terangan buat dosa, yang tak menutup aurat, yang berzina pun sedekah juga. Tetapi ulama kata meninggalkan maksiat hanya dilakukan oleh orang-orang yang jujur dengan Allah. Sebab itulah martabat orang yang meninggalkan maksiat ini lagi dahsyat daripada martabat orang yang buat baik. Sebab itulah Nabi SAW kata, ittaqil maharim, takun a'badan nas. Awasilah daripada perkara yang haram. Pasti kamu akan menjadi manusia yang paling abid, iaitu paling dekat dengan Allah SWT. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesiapa yang suka mendahului orang-orang yang sentiasa bermujahadah, hendaklah dia menahan diri daripada maksiat. Jelas daripada benda-benda ni, daripada hadis Nabi dan kata-kata ulama ni, meninggalkan benda haram lebih afdal dan lebih susah sebenarnya. Lebih susah. Tetapi
apa yang dimaksudkan dengan buat baik, hendaklah buat baik berdasarkan kemampuan kamu. Bukanlah contohnya kalau kita tak mampu solat 5 waktu, kita mampu solat 1 waktu je, kita 1 waktu lah dulu. No. Bukan itu maksud dia. Ini pun salah faham juga kalau kita tak belajar hadis betul-betul. Tapi saya tak nak syarah tu dulu. Saya syarah tentang isu haram ni. Kalau perasaan Rasulullah kata, apa-apa yang aku larang kamu, maka hendaklah kamu jauhi. Nabi tak cakap hendaklah kamu tinggalkan. Tapi Nabi kata hendaklah kamu jauhi. Maknanya maksiat ni, kita bukan sekadar tak nak buat. Dekat pun jangan. Contohnya zina. Zina haram. Orang yang faham hadis ni, dia akan tahu bukan zina je yang haram. Tapi apa-apa yang mendekati zina pun haram dan dia akan jauhi zina. Dia akan jauhi zina dengan cara macam mana? Dia tak tengok video lucah. Dia tak tengok video-video yang ada aurat di dalamnya. Dia tak couple. Dia tak usah-usah ajnabi. Dia jaga ikhtilat. Kerana dia tahu benda tu adalah mendorong kepada benda yang haram. So, dia jauhi benda tu. Contoh, arak. Arak tu haram. Dia faham arak tu haram. Apa dia buat? Dia tak pergilah tempat-tempat yang ada arak. Tak pergi kelab malam. Dia tak pergi majlis-majlis yang dihidangkan arak. Dia jauhi benda tu. Sebab apa? Sebab dia faham. Maksiat ini bukan sahaja kita kena tinggalkan, tapi kita kena jauhi maksiat tu. Tapi hari ni kita, selagi tak berzina tak apa. Tengok couple bila tegur, aku tak berzina pun. Masalah. Tengok video-video yang ada aurat dan sebagainya, pergaulan bebas, tak apalah. Bukan dia orang berzina pun. Dia pegang-pegang tangan je. Pelakon ni pegang-pegang tangan je. Selagi tak berzina, kita tak rasa bersalah. Itulah masalah kita sekarang. Kita tak usaha untuk menjauhi dosa-dosa kecil ni. Akhirnya benda tu lah yang akan mendorong kepada benda-benda besar. Sebab tu, Nabi ajar, benda-benda maksiat ni, jauhi benda tu. Faham Seterusnya, tentang yang Nabi kata, ni noktah ke berapa? Noktah ketiga. Bila Nabi kata, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku suruh kamu melakukannya, maka lakukanlah apa yang kamu mampu. Benda ni kita jangan salah faham. Kita jangan salah faham bahawasanya, contohnya kita nak solat 5 waktu. Nabi suruh solat 5 waktu. Kita solat 3 waktu je dengan alasan, aku tak mampulah nak solat 5 waktu. So aku buat apa yang aku mampu je lah. Sebab Rasulullah kata, benda baik ni kita buat apa yang kita mampu je. Benda tu masalah. Sedangkan apa yang dimaksudkan daripada hadis ini adalah benda wajib kena buat. No compromise. Tetapi sekiranya kita tak mampu melakukan benda wajib tersebut disebabkan ada keuzuran, maka ada keringanan. Contoh solat wajib. Tapi kalau kita tak mampu solat diri, solat duduk. Buatlah apa yang kita mampu. Kalau kita mampu duduk, solat duduk. Kalau tak mampu duduk, baring. Kalau tak mampu baring, solat dengan isyarat. Maknanya kita solat juga dengan apa yang kita mampu. Maknanya benda wajib memang kena buat juga. Contoh lain, kalau bersuci, kita tak ada air untuk ambil uduk, ataupun tak ada air untuk mandi wajib, maka gunalah tayamum. Kita tayamum. Tayamum tu apa? Panjanglah perbahasan dia. Macam mana nak tayamum pun panjanglah perbahasan dia. Tapi nak kata kalau tak ada air, kita boleh bertayamum. Kalau itu sahaja yang kita mampu. Contoh lain. Sini. Salah. Poin dia adalah, benda baik ni, kita buat berdasarkan apa yang kita mampu. Tapi benda wajib ni, wajib buatlah semua. Amalan sunat, kalau amalan sunat pula, kalau kita mampu buat. Kalau tak mampu buat, tak apa. Yang penting, benda wajib jaga berdasarkan apa yang kita mampu. Itulah 3 noktah penting daripada hadis yang ke-9 ini. Kesimpulan dia daripada hadis ke-9 ini adalah,
Pertama, saya ulang balik noktah-noktah tadi. Pertama adalah jangan bertanya pada benda yang tak perlu. Bertanya tu boleh, tapi jaga adab dalam bertanya. Saya ada kongsi tadi, ada 4 keadaan yang kita tak boleh bertanya. Pertama, kalau kita bertanya sebab nak mengadu domba. Contohnya kita kata, ustaz apa hukum sekian-sekian. Bila ustaz tu jawab, kita kata, ustaz, ada ustaz lain jawab lain. Benda tu tak boleh. Kedua, kita tak boleh bertanya dengan tujuan nak berdebat. Kita tanya saja je nak uji keilmuan dia dan nak berdebat dengan dia, itu tak boleh. Ketiga, kita bertanya dalam keadaan terburu-buru nak jawapan. Bila ustaz tu ataupun ulama tu tak jawab, kita bersangka buruk. Tu tak boleh. Kita kena bersabar. Dan yang keempat, kita bertanya benda-benda yang belum terjadi. Kita tanya kiamat bila, apa tanda-tanda mati. Benda tu semua, benda yang tak terjadi lagi, tak perlu tanya. Manakala selain benda-benda tu, kita diharuskan untuk bertanya. Sebab bertanya pun sebahagian daripada ilmu. Noktah yang kedua daripada hadis ni adalah kita disuruh untuk meninggalkan maksiat. Menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat. Bukan sekadar tinggalkan maksiat, bahkan menjauhi maksiat. Dan meninggalkan maksiat itu lebih afdal daripada membuat kebaikan. Sebab apa? Sebab macam saya sebut tadi, ulama kata benda baik ni dilakukan oleh orang baik dan orang jahat. Contohnya sedekah, orang baik pun sedekah, orang jahat pun sedekah. Manakala meninggalkan maksiat hanya dilakukan oleh orang-orang yang jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Sebab apa? Tinggalkan maksiat lagi susah. Betul tak? Saya pun menghadapi benda yang samalah. Buat baik kadang-kadang senang je. Sedekah, solat 5 waktu, dakwah, semua senang je. Tapi nak tinggalkan maksiat tu susah gila. Sebab itulah orang yang meninggalkan maksiat ni, darjat dia sangat tinggi di sisi Allah SWT. Dan Nabi kata jauhi maksiat. Maknanya bukan kita sekadar kena tinggalkan, tapi jauhi. Contohnya, zina, bukan sekadar kita kena tinggalkan zina, jauhi zina. Jangan couple, jaga ikhtilat, jangan tengok video-video lucah, jangan tengok aurat orang, pelihara hati daripada suka ataupun crush dekat ajnabi, yang bukan mahram pula tu, orang kafir pula tu, crush ke artis semua. Sebab benda tu yang akhirnya mendorong kita untuk pergi lebih dan sebagainya. Dan noktah yang terakhir adalah kita melakukan ibadat dengan kemampuan kita. Menjaga benda wajib. Contohnya, solat kalau tak mampu berdiri, duduk kalau tak mampu duduk, baring kalau tak mampu baring dengan isyarat. Itu contohlah, maknanya kita buat kebaikan dengan apa yang kita mampu. Itulah 3 noktah daripada hadis yang ke-9 ni. Dan saya akan ulang balik hadis yang ke-9 ni untuk kita sama-sama dengar semula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sahaja yang saya larang kamu melakukannya, hendaklah kamu jauhinya. Dan apa sahaja yang saya perintahkan kamu, hendaklah kamu lakukan apa yang termampu daripadanya. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu dibinasakan lantaran banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah perkongsian kita pada malam ni, hadis yang ke-8 dan hadis yang ke-9. InsyaAllah ada waktu kita akan kongsi hadis yang ke-10 dan yang ke-11 juga insya-Allah. Kalau ada rezeki esok, kalau tak ada rezeki saya akan bagi tahulah bila insya-Allah. Tapi insya-Allah kalau tak ada aral, esok malam. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Jangan lupa korang catat nota. Kalau yang tak sempat nak join daripada awal, jangan risau, saya akan save live ni. Korang boleh tengok semula apa yang saya save. Buat nota dan share nota korang di story Instagram korang. Jangan lupa tag saya. Dan saya akan repost nota korang tu supaya semua follow-follow saya dan semua follow-follow korang pun boleh baca nota korang tu. Mana tahu asbab daripada nota yang korang buat tu menjadi asbab hidayah untuk orang yang baca nota tu dan membuatkan mereka nak berubah. Bayangkan betapa banyaknya pahala korang insya-Allah. Wallahu alam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab. Okey. Kita tak boleh nak lama-lama sebab kita kena targetlah untuk
banyakkan ibadat kita juga insya-Allah. Ini dah nak 10 malam terakhir dah. Nasihat saya pada diri saya dan pada korang semua, kita all out lah mujahadah dengan mujahadah yang kita tak pernah buat sebelum ni. Kita sungguh-sungguh 10 malam terakhir ni, kita sungguh-sungguh beribadat dengan kesungguhan yang kita tak pernah buat sebelum ni. Kalau sebelum ni kita hanya berjaya baca Quran 1 juzuk, kita cuba cabar diri kita 10 malam akhir ni cuba 2 juzuk. Kalau kita dah biasa 3 juzuk, kita cuba 5 juzuk. Maknanya kita cuba all out untuk 10 malam terakhir ni. Kalau selama ni kita solat tahajud setengah jam je, kita cabar 1 jam. Maknanya kita all out. Jangan risau. Bayangkan kita hanya 7 jam je daripada lepas isyak, daripada lepas tarawih mungkin lah dalam kita start beribadat pukul 12 sampai pukul 5 contohnya. Lebih kurang 5 jam je kita fokus beribadat, tak tidur, baca Quran, zikir, istighfar, solat tahajud, solat taubat semua. 7 jam je. 5-6 jam je. Tapi kalau malam tu terkena malam Lailatul Qadar, kita dapat pahala seolah-olah kita beribadah sepanjang lebih baik daripada 83 tahun, 1000 bulan. So, kita sama-samalah niat untuk kita kejar Lailatul Qadar. Sebab sekarang ni dah PKP kan. Tak sekolah, tak kerja. Banyak masa kosong. So, malam tu kita boleh beribadat all out. Lepas subuh tidurlah. Wallahu alam, itu saja kongsian saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jangan lupa buat nota share nota korang. Jangan lupa dapatkan baju kurta Tarbiyah Sentap di Instagram Tarbiyah Sentap eksklusif ataupun klik link di bio saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.